Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menyertai rakyat dan penduduk negara ini menunaikan sembahyang fardu maghrib dan isyak berjemaah, membaca surah Yasin, tahlil dan doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-75. Majlis diadakan lewat petang tadi di Jamiah Sri Hassanal Bolkiah, Kiarong. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan, sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-75 serta jawatan kuasa tertinggi sambutan. Berangkat sama paduka-paduka anakda dan adinda ke bawah Dulia Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota Pengarah Muda Haji Al-Muhtari Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Abdul Maling, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Abdul Matin, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Abdul Wakil, dan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Dwi Gadung Sabul Mal Pengarah Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Sembahyang fardu maghrib berjemaah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang Berhormat Pihin juga mengimamkan sembahyang sunan hajan bagi memohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala semoga ke bawah Dulia Maha Mulia dilanjutkan usia. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim. لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Emmanuel Macron, Presiden Republik Perancis, Kerajaan dan Rakyat Perancis bersempena dengan Bastille Day. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri mengenai makluman pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan dan kebenaran kemasukan dan keluar negeri bagi 5 buah negara di Sub Benua India bertarikh
tarikh 30 Jun 2021, Jabatan Perdana Menteri ingin memaklumkan pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan bermula 16 Julai hingga 31 Julai 2021 bagi memasukkan warga negara asing melalui pos-pos darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan-perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera dan vaccinated transport operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Penangguhan sementara kebenaran bagi pengambilan dan penghantaran barangan milik individu di lokasi-lokasi khusus di perkarangan sempadan checkpoints yang dibuat oleh runners berdaftar di negara Brunei Darussalam dan keluar dan masuk negeri secara ulang-alik commuters melalui pos-pos kawalan darat mahupun laut bagi tujuan pekerjaan. Penangguhan sementara kebenaran kemasukan dan keluar negeri bagi 5 buah negara dari sub-benua India iaitu Republik India, Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh dilanjutkan bermula 16 Julai hingga 31 Julai 2021 bagi perjalanan masuk semua warga negara asing yang berlepas dari atau melalui mana-mana lapangan terbang di sub-benua India iaitu Republik India, Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh. Walau bagaimanapun, pemegang pasport diplomatik dan anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan di negara Brunei Darussalam adalah dibolehkan untuk memasuki negara ini mengikut prosedur operasi standard SOP yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Perjalanan warga negara asing yang berlepas dari sub-benua India iaitu Republik India, Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh dengan melalui negara Brunei Darussalam secara transit dan perjalanan keluar dari negara Brunei Darussalam menuju ke sub-benua India iaitu Republik India, Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh atas apa jua sebab atau urusan. Pemegang pasport diplomatik dan anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan di negara ini adalah dibolehkan untuk membuat perjalanan keluar negeri serta warga negara asing yang memegang pas pekerjaan atau pas tanggungan yang mana telah dibatalkan atau pemegang Special Authorization Work Pass atau Professional Visit Visa yang telah bekerja sementara di negara Brunei Darussalam dan akan kembali ke negara asal masing-masing secara tetap. Penangguhan kebenaran ini juga dikenakan bagi warga negara asing yang telah diberikan kebenaran awal untuk memasuki negara Brunei Darussalam dari sub-benua India iaitu Republik India, Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh melalui penerbangan yang telah dibenarkan sebelum ini, kebenaran tersebut adalah ditarik balik. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada penelitian jawatan kuasa pandu hal ehwal rentas sempadan dari semasa ke semasa. Maklumat lanjut dan terperinci layari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di www.pmo.gov.pn/travelportal atau hubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja ataupun email travelapplication@jpm.gov.pn. Dulan Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota Pengarah Muda Haji Al-Muhtadi Billah ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sara,
binti Pengarah Haji Saleh Abrahaman, pagi tadi berkenan menerima mengadam Tuan Yang Terutama Teo Chee Hean, Menteri Kanan dan Menteri Penyelaras Keselamatan Negara Republik Singapura dan isteri Puan Cheo Po Yim serta rombongan. Semasa majlis mengadap ini, Duli Teraman Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota dan Tuan Yang Terutama bertukar-tukar pandangan mengenai perkara-perkara yang menjadi kepentingan bersama, termasuk perkongsian pengalaman dalam menangani pandemik COVID-19. Menyertai bersama Tuan Yang Terutama ialah Tuan Yang Terutama Heng Ai Yeow, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis mengadam, Duli Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Anak Isteri berkenan berangkat ke majlis santap tengah hari bersama Tuan Yang Terutama dan isteri. Tuan Yang Terutama dan isteri berada di negara ini bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-75 pada 15 Julai 2021. Majlis doa kesyukuran sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 juga berlangsung di 3 daerah yang lain. Ikuti bahan beritanya dan bahan-bahan berita dalam negeri yang lainnya selepas petikan titah ini. Majlis sembahyang Fardu Maghrib dan Isya berjemaah membaca surah Yasin, tahlil dan doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-75 turut diadakan serentak di ketiga-tiga daerah. Di daerah Blain, majlis tertumpu di Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Blain. Hadir pegawai daerah Blain, juga hadir ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Masjid Hasnal Bolkiah Pekan Tutong pula menjadi tumpuan majlis di daerah Tutong. Hadir pemangku pegawai daerah Tutong. Juga hadir ahli majlis mesyuarat negara. Di daerah Temburong, majlis yang sama diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar. Hadir pemangku pegawai daerah Temburong. Juga hadir ahli majlis mesyuarat negara. Seluruh rakyat dan penduduk merafakkan syukur dan sembah ucapan tahniah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia bersempena dengan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-75. Dirgahayu ke bawah Duli Tuan Patih ke-75 tahun. Daulat ke bawah Duli Tuan Patih. Hamba ke bawah Duli Tuan Patik mewakili seluruh warga Universiti Teknologi Brunei merapak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke
ke hadapan Majlis ke bawah duli Tuan Patik di atas Hari Keputeraan ke-75 tahun. Semoga kekal karal memerintah di atas singgahsana. Daulat ke bawah duli Tuan Patik. Selamat Hari Keputeraan ke bawah duli Tuan Patik yang ke-75 tahun. Daulat ke bawah duli Tuan Patik. Daulat! Daulat ke bawah duli Tuan Patik. Daulat! Daulat ke bawah duli Tuan Patik. Daulat! Selamat Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-75 tahun. Daulat ke bawah duli Tuan Patik. Sikap dan budi bicara Raja adalah satu sejarah bagi negara Brunei Darussalam dan Raja sendiri. Bahkan tidak salah jika disifatkan sebagai sejarah dunia dengan wujudnya seorang Raja, Kepala Negara dan Ketua Kerajaan yang memerintah sebuah negara kecil dengan cara berhemah dan mempelopori penggunaan vaksin ketuhanan untuk menolak COVID-19. Perkara tersebut dijelaskan oleh Mufti Kerajaan pagi tadi semasa berucap pada majlis pelancaran buku Raja Brunei Pelopor Penggunaan Vaksin Ketuhanan atau The King of Brunei Pioneer the Use of Divine Vaccine. Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid juga menghuraikan erti vaksin ketuhanan yang bermaksud zikir, doa, Al-Quran dan sedekah yang dijadikan perisai khusus oleh Raja dan rakyat di negara ini telah terbukti berhasil menagih berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan Brunei Darussalam terkeluar dari tangkarah COVID-19 di samping mengikut dan mematuhi protokol antarabangsa. Dan cara menghadapi serta menangani itu pula. Buku terbitan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri hasil karya tulisan Mufti Kerajaan mengandungi beberapa petikan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkaitan vaksin ketuhanan yang Baginda pelopori penggunaannya. Dengan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, buku ini juga memuatkan khutbah khas Aidilfitri 1442 Hijrah bersamaan 2021 Masihi. Dua kes sembuh dilaporkan hari ini dengan tidak ada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 kekal 282 kes. Sementara itu, 21 kes aktif dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan dalam keadaan baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020. Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 141 kes. 921 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatri, manakala 21,699 orang menamatkan pengasingan diri mandatri sejak Mac 2020. 532 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 146,553 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan mengenai status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 13 Julai 2021 seramai 3,980 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 102,586 orang iaitu 22.6%. Manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 18,655 orang iaitu 4.1% dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 17,038 orang.
Hubungan baik negara Brunei Darussalam dengan Republik Turki dalam bidang sukan semakin menyeronok apabila kerajaan Turki melalui Yunus Emir Institute menyumbang peralatan sukan memanah ke negara ini. Majlis penyerahan kepada Pusat Akademi Memanah Al-Rafi berlangsung pagi tadi di Pejabat Kedutaan Turki di Kampung Manggis. Menyempurnakan penyerahan sumbangan Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke negara Brunei Darussalam kepada pengerusi Pusat Akademi Sukan Memanah Al-Rafi, Pangeran Haji Ratno, Pangeran Haji Muhammad Tahir. Selain peralatan sukan memanah, turut disumbangkan beberapa buah buku mengenai pengenalan dan teknik asas serta sejarah sukan memanah tradisional Turki. Menurut Tuan Yang Terutama, Kedutaan Republik Turki menyokong sepenuhnya Akademi Sukan Memanah di negara ini sekaligus untuk mempromosikan sukan memanah Turki kepada belia di negara ini. 32 peserta terdiri daripada para pegawai dan kaki tangan kerajaan dan bukan kerajaan, pensyarah dan pelajar Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa serta orang awam menyertai program sesi perkongsian ilmu dalam pengurusan daging penyembelihan bermula dari ladang hingga penggunaan. Program dikendalikan pagi tadi oleh Unisa melalui Pusat Penyelidikan Halalan Taiban di universiti berkenaan. Selama sehari dianjurkan sesi perkongsian ilmu disampaikan oleh Dr. Ziad Amjad Abdul Razak Agwan, penolong profesor dan ketua program siswazah di Pusat Penyelidikan Halalan Taiban. Program antara lain bertujuan mendedahkan nilai dan prinsip dalam melaksanakan ibadah korban daripada perspektif Islam di samping untuk meningkatkan kesedaran tentang pengurusan daging korban sebelum dan semasa penyembelihan bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha. 884 pelajar baharu mengikuti Minggu Orientasi Pelajar Politeknik Brunei pengambilan ke-11 sesi Julai 2021 tahun akademik 2021-2022. Minggu Orientasi selama 4 hari bermula Isnin lalu diadakan di Dewan Pridex Jerudong. Kali ini, para pelajar akan mengikuti 26 program peringkat 5 yang ditawarkan oleh Politeknik. Hadir Awang Lim Kian Bun, pemangku pengarah Politeknik Brunei. Sepanjang orientasi, mereka akan mengikuti pelbagai aktiviti, antaranya taklimat dan program bagi membantu pelajar mengenali Politeknik Brunei dengan lebih dekat dan melafazkan bacaan ikrar. Beberapa orang pelajar baharu mengongsikan pandangan mereka diberi peluang meneruskan pembelajaran di Politeknik Brunei. Saya mengambil politeknik ini sebab ianya adalah salah satu hala tuju untuk masa depan saya kerana saya ingin membuka bisnes sendiri di Brunei, insyaAllah jika saya berjaya di dalam politeknik ini. Saya mengambil jurusan kurs ini kerana saya meminati bidang ini dan politeknik adalah satu institusi tinggi yang melahirkan belia-belia yang proaktif dan berpotensi tinggi dalam tenaga pekerja Brunei. Kerana masa ini Brunei sedang berkembang pesat, berkembang luas dari segi industri. Jadi itu salah satu harapan saya lah untuk dapat bekerja di sektor minyak dan gas. Melahirkan generasi pelapis yang mampu menguasai kemahiran penulisan cerita folklor merupakan matlamat bengkel penulisan cerita folklor ketiga Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka DBP sempena dengan Bulan Bahasa 2021. Bengkel selama 5 hari mendedahkan kepada para peserta tentang cara untuk mendapatkan bahan dan cara penulisan folklor. Semasa bengkel, mereka didedahkan dengan pelbagai aspek penulisan termasuk jenis-jenis folklor yang boleh diadaptasikan dalam skrip TV doku-drama. Pemudahacara bengkel menjelaskan, folklor itu bukan barang yang mati. Benda itu sebenarnya hidup mengikut zaman dan medium yang ada ataupun perkembangan teknologi mekanisme yang sekarang ini dikenali sebagai teknologi yang maju. Akan membantu kepada para peserta
boleh kita adaptasi ataupun kita ubah daripada cerita yang disampaikan secara lisan ataupun secara medium lisan, lalu diubah kepada buku ataupun diterbitkan, diadaptasi bentuk buku, dan sekarang ini kita dedahkan dalam bentuk bagaimana cerita lisan itu diadaptasi dalam bentuk skrip. 40 peserta mewakili pegawai dan kaki tangan kerajaan dan individu menghadiri bengkel tersebut yang akan berakhir Sabtu ini. Beberapa orang peserta mengungsikan pengetahuan dan harapan mereka setelah mengikuti bengkel itu. Penulisan skrip, iaitu penulisan cerita folklore yang akan didokumentasikan menjadi sebuah dokudrama. Dapat memelihara kita ni punya warisan kita ni, warisan oral kita ni, artinya cerita-cerita folklore kita ni lah. Cerita-cerita folklore ini dapat lagi diberigakanlah dan dikembangkan dan sesuai dengan seiring dengan teknologi kita pada masa sekarang lah. Seorang lelaki warga negara Bangladesh dijatuhi hukuman 5 bulan penjara dan 3 kali sebatan di bawah bab 15-1 Akta Imigresen Penggal 17. Muhammad Sariful Islam berusia 38 tahun didapati bersalah kerana tinggal lebih masa di negara ini setelah pas kerja mansuh selama 378 hari. Perkara itu juga adalah seorang pekerja yang dilaporkan lari dari majikan. Hukuman ke atasnya berkuat kuasa 10 Julai 2021. Gerai perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 di daerah Brunei dan Muara akan diadakan bermula esok Khamis 15 Julai hingga 3 Ogos 2021. Gerai perayaan akan dibuka bermula pukul 5 petang hingga pukul 10 malam. Orang ramai dialu-alukan untuk berkunjung ke lokasi-lokasi gerai perayaan yang telah dihaskan, iaitu di kawasan lapang letak kereta Jalan Bendahara berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja, Bandar Seri Begawan, sebahagian Jalan Priti, sebahagian Jalan Elizabeth II dan Jalan Pemanca. Walau bagaimanapun ke arah membendung penularan COVID-19 di negara ini serta berpandukan kepada nasihat-nasihat Kementerian Kesihatan, para penjaja dan pengunjung gerai perayaan telah dikehendaki untuk mengikut syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Bagi penjaja gerai perayaan, hendaklah memastikan diri dan pekerja sentiasa memakai sungkup muka. Penjaja yang tidak sihat tidak dibenarkan menjalani perniagaan, memastikan penjarakan sosial termasuk pelaksanaan arahan-arahan yang dibuat oleh pihak kerajaan seperti penempatan petak dengan tidak menyimpan barang-barang jualan di luar daripada petak yang dihaskan dan penempatan petak dengan tidak menyimpan barang-barang jualan di luar daripada petak yang dihaskan dan memastikan kebersihan petak sentiasa dijaga. Sementara itu, para pengunjung perlu memastikan penjarakan sosial dengan mematuhi garis panduan dan arahan yang dibuat oleh pihak kerajaan. Orang ramai yang mempunyai tanda-tanda jangkitan atau tidak sihat adalah dinasihatkan untuk tidak mengunjungi gerai perayaan sehingga telah sembuh atau sihat, bekerjasama menjaga kebersihan di kawasan gerai perayaan dan persekitarannya dengan membuang bekas-bekas makanan dan minuman di tong-tong sampah yang disediakan. Orang ramai yang ingin ikut serta berjaja, permohonan berjaja masih lagi dibukakan dan bolehlah menghubungi syarikat pengendali yang dilantik di talian 233-9901 atau 8988-299 dan 7222-462. Perkembangan Liga Futsal Brunei. Shah Kampung melakar kemenangan kedua selepas berjaya menumpaskan pasukan PES dengan keputusan 4 gol berbalas 2. Perlawanan berlangsung semalam di Bolkiah Garrison. Perlawanan didahului oleh pasukan PES berjersey putih dengan 2 gol. Pada babak kedua, pasukan Shah Kampung berjaya menembusi gawang pasukan PES dengan 4 gol. Keputusan 4-2 kekal sehingga tamat perlawanan sekaligus meletakkan pasukan Shah Kampung di kedudukan keempat Liga, manakala pasukan PES kekal di kedudukan kelima.
Bola sepak Piala UBD 2021 antara institusi-institusi pengajian tinggi. Pasukan Politeknik Brunei menewaskan Kolej Perdagangan dan Teknologi Kosmopolitan. Perlawanan berlangsung di Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam. Politeknik Brunei berjersey merah menjaringkan 3 gol pada separuh masa pertama. Sementara itu Kosmo memperoleh gol sagu hati mereka di babak kedua perlawanan. Keputusan perlawanan berkesudahan Politeknik 3, Kosmo 1. Pasukan BTC, Prime Logistik dan Propel masing-masing mencatat kemenangan ketiga setelah menewaskan lawan masing-masing dalam saingan kumpulan C dan D Piala Bola Keranjang 2021 yang berlangsung semalam. Aksi pertama kumpulan C BTC Prime Logistik bertemu pasukan CBA suku pertama permainan BTC. Prime Logistik mendahului permainan dengan kedudukan 19-9 dan mengekalkan pendahuluan mereka pada suku kedua 35-26. Suku ketiga 56-46 untuk mencatat kemenangan 74-62 di suku terakhir. Sementara dalam perlawanan kedua pula, pertemuan pasukan Propel menentang Setia Warriors dalam saingan kumpulan D. Suku pertama permainan Setia Warrior terlebih dahulu memimpin perlawanan dengan kedudukan 16-13. Namun di suku kedua, Propel berjaya memintas kedudukan 36-31 dan mengekalkan pendahuluan itu pada suku ketiga 58-55. Propel menamatkan kemenangan 80-70 ke atas Setia Warriors.